Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 25 Julai bersama saya Ardi Herman Marzi dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa, dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Kes The 1975 tidak libat Interpol. Juga badan kontena hempap kancil. Kesalahan yang dilakukan kumpulan The 1975 berlaku di dalam negara dan tidak melibatkan kesalahan besar seperti membunuh serta menculik. Justru tegas timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin Piche, siasatan kes tersebut tidak memerlukan pelibatan pihak polis antarabangsa atau Interpol. Jelas beliau, pihaknya akan berurusan dengan pihak berkuasa United Kingdom sekiranya terdapat proses pendakwaan berhubung insiden tersebut. Jadi kesalahan ni kesalahan dekat sini, ini bukan kesalahan dekat luar negara kan. Bukan menyebabkan kesalahan yang sama. So jadi kita pun tak boleh memohon red notice sebagainya, kecuali lah melibatkan kesalahan bunuh, tolak dan sebagainya besar ni. Itu kita boleh minta lah. Ini kesalahan yang apa berlaku ini tidak menyebabkan kesalahan dekat UK. Jadi sekiranya ada proses pendakwaan dan sepanjang dia... Ya, kita akan berurusan dengan pihak berkuasa UK nanti. Tambahnya, kes tersebut disiasat mengikut Seksyen 509, Seksyen 504 Kanun Keseksaan dan Seksyen 14 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil. Sementara itu, berhubung dakwaan beberapa pihak yang mengatakan Polis Diraja Malaysia PDRM lambat mengambil tindakan terhadap kumpulan tersebut, beliau menjelaskan bahawa kumpulan tersebut telah pulang ke negara asal selepas 6 jam membuat persembahan. Manakala laporan polis pertama yang diterima adalah pada keesokan hari jam 2 petang dan pihaknya tidak sempat mengambil tindakan. Bagaimanapun, setakat ini pihaknya telah menerima 18 laporan berhubung kejadian tersebut dengan 8 daripada kontingen Selangor dan 10 daripada kontingen luar. 13 keterangan turut diambil melibatkan pengadu, 6 daripada agensi Pusat Permohonan Penggambaran Filem dan Persembahan Artis Luar Negara Puspal serta penganjur. Terdahulu, vokalis kumpulan The 1975, Matty Healy difahamkan telah memegang botol arak di atas pentas selain melakukan aksi lucah dan membuat ucapan menghina undang-undang Malaysia berkaitan lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT. Sementara itu, pelawak kontroversi Jocelyn Chia kembali mempersenda kerajaan Malaysia susulan aksi biadab kumpulan dari British The 1975 ketika membuat persembahan di Sepang baru-baru ini. Jocelyn melalui satu ucapan turut mengalu-alukan kumpulan tersebut di dalam senarai individu yang disenarai hitamkan Malaysia selain mempersoalkan mengapa Interpol tidak diarahkan untuk menahan mereka. Baik, beralih kepada perkembangan konsert berbeza. Seorang penganjur konsert yang dikenali sebagai Datuk Malik ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 atau AMLA. Suspek yang juga pemilik rangkaian restoran terkenal India bersama seorang lagi rakannya ditahan pasukan bahagian AMLA SPRM awal pagi tadi, sejurus dipanggil oleh agensi penguatkuasa itu. Difahamkan SPRM ketika ini sedang menyiasat kekayaan luar biasa yang dikatakan lebih 500 juta ringgit yang dimiliki suspek. Dia dikaitkan dengan beberapa rangkaian syarikat yang terbabit hiburan, hartanah, emas dan industri makanan dan minuman. SPRM sedang menyiasat bagaimana pemilikan harta itu dibuat, termasuk dakwaan ia dikumpul dengan singkat. Difahamkan siasatan yang sedang berjalan itu membabitkan dana meragukan lebih 500 juta ringgit. Polis Selangor merampas dadah bernilai 7.94 juta ringgit dan menangkap 16 anggota sindiket
dalam serbuan dilakukan sekitar Lembah Kelang. Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Khan berkata, rampasan dilakukan dalam operasi sekitar Sri Kembangan, Kota Damansara, Putra Heights, Jinjang dan Rawang. Melalui serbuan sama, PDRM turut merampas alatan dan bahan kimia, memproses dadah dan sepucuk pistol. Turut dirampas aset sindiket berupa kenderaan, barang kemas, wang tunai serta jam tangan mewah bernilai lebih 1.2 juta ringgit. Datuk Hussein berkata sindiket berkenaan dipercayai mula aktif sejak awal tahun ini. Perkara yang dalam siasatan lagi lah. Most of the drugs yang diedarkan daripada neighbouring country berpandukan pada packaging dan juga bentuk dadah itulah yang didapatkan bekalan tu daripada berbagai sumber lah. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1982 dan suspek direman selama 7 hari bermula 17 Julai untuk membantu siasatan. Kes turut disiasat di bawah Seksyen 8 Akta Senjata Api 1971 bagi rampasan sepucuk pistol revolver. Saringan awal mendapati 2 suspek positif dadah jenis THC. Semakan mendapati 7 suspek mempunyai rekod bersabit kes jenayah dan dadah. Seorang lelaki maut selepas kereta dipandunya dihempap kontena dalam satu kejadian di Taman Sentosa. Ketua Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor, Zulfikar Jaafar berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian kira-kira jam 4.54 petang tadi. Kemalangan melibatkan sebuah badan kontena tanpa kepala lori yang tengah diisi barang dan sebuah kereta jenis Pro 2 kancil. Kejadian dipercayai berlaku akibat pelanggaran dan terdapat seorang mangsa berusia 40-an tersepit di bawah kontena yang terbalik. Mangsa berjaya dikeluarkan kira-kira 10 minit dan disahkan meninggal dunia sebelum diserahkan kepada pihak Kementerian Kesihatan KKM bagi tindakan lanjut. Rapid Bus mengesahkan sebuah basnya iaitu laluan T780 stesen LRT Kelana Jaya Taman Mayang terbakar di hentian bas Jalan SS25 Palang 23 Petaling Jaya. Kapten bas mengesan kebakaran di bahagian belakang kenderaan sebelum memberhentikan bas untuk pemeriksaan dan menurunkan penumpang. Bomba yang dihubungi tiba di lokasi pada 6.59 pagi dan kebakaran berjaya dikawal serta dipadamkan sepenuhnya pada 7.40 pagi. Ketika kejadian, 3 penumpang berada di dalam bas namun kapten dan penumpang tidak mengalami kecederaan. Pihak Rapid Bus akan memberikan kerjasama penuh kepada polis bagi menjalankan siasatan berhubung insiden. Terdahulu orang ramai yang melalui jalan SS25/23 Kampung Cempaka terkejut selepas sebuah bas yang sedang bergerak terbakar. Baik, polis mengesan seorang lelaki yang mengetuk pintu sebuah kereta menggunakan topi keledar di Jalan Pokok Asam Tambahan yang tular di media sosial. Ketua Polis Taiping Razlam Abdul Hamid berkata pihaknya telah menerima laporan daripada seorang lelaki tempatan berhubung kejadian itu semalam. Kejadian dipercayai berpunca daripada kesalahan lalu lintas yang menyebabkan penunggang motosikal tersebut secara tiba-tiba mengetuk kereta mangsa dengan menggunakan topi keledar sambil memarahinya. Ketukan itu menyebabkan kerosakan pada bahagian pintu kereta. Kes disiasat mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan. Terdahulu video insiden itu berdurasi 42 saat. Tular di media sosial. Pingat misi bantuan kemanusiaan dan bencana akan diwartakan sebagai pingat persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata ia merupakan pengiktirafan dan penghargaan kerajaan kepada anggota beruniform yang terlibat dalam misi bantuan dan operasi mencari dan menyelamat SAR, misi bantuan kemanusiaan dan bencana di Turki. Dan pada masa yang sama terdapat syor supaya pingat khas itu digezetkan menjadi satu pingat yang diberikan untuk mana-mana pihak agensi kerajaan yang selepas ini juga terlibat dalam operasi dan misi kemanusiaan yang sama.
dan secara prinsipnya telah dipersetujui dan sekarang bahagian yang berkenaan tengah memuktamadkan prosesnya dan sekiranya selesai ia akan menjadi satu pingat persekutuan. Beliau berkata demikian kepada media selepas Majlis Penganugerahan Pingat Misi Bantuan Kemanusiaan dan Bencana Turkiye 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC petang tadi. Seramai 250 petugas misi bencana di Turkiye pada Februari lalu menjadi kumpulan pertama menerima pingat misi bantuan kemanusiaan. Tambah Datuk Armizan, pingat tersebut pertama kali diwujudkan untuk menghargai jasa mereka. Selain turut menerima allowance harian RM100 sehari sepanjang berada di kawasan misi. Melalui pengiktirafan itu, rata-rata anggota bersyukur kerana penat, lelah dan pengorbanan mereka dalam misi yang paling mencabar itu dihargai. Perasaan hari ini sangat teruja dan juga berterima kasih kepada kerajaan Malaysia lah, terutamanya di peringkat pengurusan tertinggi kerajaan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan juga Yang Berhormat Menteri Tugas-Tugasan yang telah memberikan satu bentuk penghargaan kepada kami lah atas tugasan yang telah kami laksanakan di bumi Turki tempoh hari ini. Berapa kali dah melakukan misi? Perasaan gembira dan bangga lah kerana kita rasa bahawa pengorbanan yang kita buat, kesesaraan kita sewaktu di Turki itu mendapat perhatian daripada pihak kerajaan dan Pada Februari 2023, Malaysia menghantar 140 anggota penyelamat serta 2 ekor anjing pengesan K9 bagi menyertai misi mencari dan menyelamat SAR mangsa gempa bumi di Turkiye. Disusuli Angkatan Tentera Malaysia ATM telah menghantar seramai 110 orang pasukan perubatan bagi mengendalikan Hospital Medan Malaysia HMM. Selepas ini, kubur diconteng dan disembuh cat. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menerapkan maqasid syariah dan nilai-nilai Islam dalam membangunkan dasar-dasar baru sambil memperkasa dasar sedia ada. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar berkata, penerapan maqasid syariah adalah penting untuk memulakan pembinaan budaya ilmu bagi membentuk pemahaman yang betul tentang Islam sebagai cara hidup. I believe this is the very reason why the Honourable Prime Minister expands the roles of the Department of Islamic Development, JAKIM, to include areas such as economy, health, security, education and others. This is to be carried out through the application and comprehension of Islamic values and principles in areas which can positively impact the country's development. Menurutnya lagi, pendekatan maqasid syariah itu diperjelaskan lagi dalam Tadbir Urus Malaysia Madani dengan mengambil kira Islam sebagai agama persekutuan dan akan dilaksanakan secara sinergi dengan pelbagai agensi dan kementerian. Beliau berkata demikian dalam ucapan perasmian Majlis Persidangan Eksekutif Minda Maqasid atau Al-Tafkir Al-Maqasidi yang diadakan di Auditorium Masjid Putra, Putrajaya. Pada persidangan ini, Profesor Dr. Jasir Auda, Presiden Maqasid Institute Global yang berpusat di Toronto, Kanada, telah menyampaikan perkongsian mutiara ilmu kepada kira-kira 100 kaki tangan awam yang hadir. 51 kubur di Tanah Perkuburan Islam Kemunting, Bintulu telah dirosakkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Batu nisan diconteng dan dicat dengan kata-kata yang biadab. Seorang penduduk Abu Bakar Omar Johari berkata pihaknya terkejut apabila melihat kejadian vandalisme tersebut apabila dimaklumkan dalam aplikasi WhatsApp penduduk kampung Kemunting. Jadi dari rupiah lah kita hanya bagi kepada adik kakak saudara-mara kita yang berada di tempat-tempat jauh, memaklumkan dengan sidak, mungkin kubur-kubur mak bapak sidak pun ada kena juga. Jadi pada sebelah petang kemarin ada orang datang semua untuk membersihkan kawasan yang telah di... Abu Bakar berkata semua penduduk yang keluarga mereka dikebumikan di tanah perkuburan tersebut juga diminta hadir untuk memeriksa kubur ahli keluarga mereka.
Laporan sudah dibuat dan polis pun sudah datang pada sebelah pagi kemarin. Tapi belum tahulah, belum ada tindakan susulan lagi. Sementara itu, Ketua Polis Bintulu, Superintendent Bartholomew Umpit ketika dihubungi mengesahkan pihaknya menahan seorang individu bagi membantu siasatan kes tersebut. Individu terbabit direman 3 hari bagi membolehkan siasatan dijalankan di bawah Seksyen 297/427 kerana melakukan kerosakan harta benda awam. Seorang suri rumah bagaikan hilang punca selepas suami yang menjadi tonggak keluarga meninggal dunia secara tiba-tiba awal bulan ini. Lebih sedih, anak sulungnya memerlukan jagaan rapi akibat pendarahan otak. Surihan Ismail, 44 tahun berkata suaminya Azmi Abdullah, 48 tahun meninggal dunia akibat serangan jantung sewaktu bangun daripada tidur pada 3 Julai lalu. Bekas anggota pasukan simpanan persekutuan FRU berpangkat korporal itu meninggalkan Surihan dan 4 anak termasuk Muhammad Alif, 23 tahun yang terlantar akibat pendarahan otak lebih setahun lalu. Surihan berkata Muhammad Alif terkena serangan strok berdarah itu sewaktu menjalani latihan praktikal di Politeknik Kok Lanas, Kelantan pada Januari 2022. Jaga dia memang penjagaan. Kena 24 jam jaga. Tak boleh tinggal. Sebab kalau kita tinggal kadang-kadang dia batuk kan. Jadi lemah. Kadang-kadang kalau biar juga dia jadi muntah. Sebab doktor kata kalau dia muntah, biar dia muntah, dia akan jadi sakit takuma dalam mulut. Sebab tu memang kena jaga penjagaan 24 jam. Dengan keadaan saya pun tak sihat. Surihan berkata selama ini penjagaan Muhammad Alif termasuk rawatan lanjutan ke Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu kebanyakannya diuruskan arwah suaminya. Wanita yang turut menghadapi masalah empedu berkata ketiadaan arwah suaminya sejak awal bulan ini menyebabkan penjagaan Muhammad Alif banyak dibantu anak keduanya, Muhammad Afiq Izham, 21 tahun. Katanya ketiadaan arwah Azmi juga menyebabkan mereka sekeluarga hilang punca pendapatan, memandangkan dia selama ini seorang suri rumah manakala Muhammad Afiq Izham tidak boleh bekerja kerana menjaga abang sulungnya. Itulah kalau boleh kan ada yang nak bantu sebab kos anak kan banyak, susu dalam 1,500 bulan, susu Pampers dalam 400. Sebab tu yang air suction, wayar untuk sedut suction, wayar hidung, lepas tu kos-kosan sembunyi macam tisu basah, tisu kering, kain gos, banyak dah kan. Dalam anggaran 3,000 gitu. Surihan berkata mereka kini bergantung kepada ihsan jiran-jiran sementara menunggu pencen arwah suaminya siap diproses. Tambahnya dia dan anak-anak bersyukur dibenarkan menetap sementara di kuartus FRU Wakaf Tapai Marang sehingga anak ketiganya Muhammad Afi Akmal selesai menjalani peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM pada Mac 2024. Surihan berkata mereka sekeluarga akan berpindah keluar selepas itu dan berkemungkinan menumpang rumah kakak iparnya di Rantau Panjang, Kelantan. Orang ramai yang bersimpati boleh menghulurkan sumbangan menerusi akaun bank Surihan yang tertera atau menghubunginya di talian 010 781 5090. Lagi kisah sedih seorang ibu, Sarina Muhammad Zulkifli redha dengan ujian Allah apabila mengetahui fungsi buah pinggangnya bawah 20% atau tahap 4 selepas membuat pemeriksaan kesihatan. Ibu kepada 3 cahaya mata itu berkata doktor memintanya membuat rawatan hemodialisis awal tahun ini. Namun dia terpaksa menunggu akibat kekangan kewangan dan menunggu sumbangan Baitul Mal untuk membuat tapak dialisis yang berharga RM4,800. Sarina terpaksa berhenti kerja kilang sejak tahun lalu kerana masalah kesihatan dan kini hanya bergantung kepada pendapatan suami yang bekerja kilang dengan gaji RM2,000 sebulan. Saya sakit kan, susah sebab suami kerja seorang, nak buat dialisis. Perlu, yelah bulanan lah. Sebulan 200 lebih nak kena bayar kan, seminggu 3 kali.
Tak ada simpanan. Macam anak-anak macam mana? Anak-anak suami lah. Suami tahu. 2 tahun lepas. Dia makin teruk lah. Dia perlukan dialisis. Doktor suruh cepat dah buat dialisis. Kalau betul-betul awal tahun hari tu dah kena buat dialisis. Tapi nak tunggu buat tapak dulu. Katanya setiap rawatan hemodialisis akan memakan kos RM250. Dia perlu membuat rawatan 12 kali dalam tempoh sebulan yang mencecah kos hampir RM3,000. Dan bagi peringkat awal, keluarganya terpaksa menanggungnya berikutan masih menunggu kelulusan bantuan Baitul Mal dan Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja, Perkeso. Dia buntu memikirkan kerana wang simpanan keluarga sudah habis digunakan untuk keperluan rawatan sebelum ini. Kesusahan keluarga Sarina mendapat perhatian Pasaraya Econ Safe Cash and Carry. Ini hari kita ada sampaikan buat barangan dapur lah bernilai RM1,000 lah. Diharap barangan dapur kita ni dapat meringankan bebanan sikit keluarga Cik Sarina ni. Yang apa yang kita dapat tahu ni dia bulan depan lah, dia akan bermula untuk dialisis. Jadi untuk kos tanggungan dialisis pertama tu dia kena tanggung dalam RM2,000 lebih dekat RM3,000 lah. Jadi kita haraplah pihak-pihak di luar sana tu dapat sama-sama lah kita bantu keluarga Puan Sarina ni. Orang ramai yang ingin meringankan beban, Sarina boleh menyalurkan sumbangan menerusi akaun Maybank yang tertera. Selepas ini, cimpanzi terlepas, maut ditembak. Tiga rakyat Palestin terbunuh akibat ditembak rejim Israel di Nablus, tebing barat. Ketika kejadian, ketiga-tiga mangsa berada di dalam kereta. Setakat berita ini ditulis, identiti kesemua mangsa masih belum dapat dipastikan. Gelombang panas dengan suhu mencecah 48 darjah Celsius mengorbankan lebih 30 nyawa di Algeria. Suhu panas melampau itu turut memaksa lebih 1,500 penduduk dievakuasi. Menurut pihak berkuasa, 97 titik panas direkodkan di 16 wilayah negara utara Afrika itu. Angka korban meningkat daripada 15 sebelum ini kepada 34 orang. Antara yang terkorban 10 anggota tentera yang sedang bertugas. Menurut Kementerian Dalam Negeri, lebih 7,500 anggota bomba dengan 350 jentera digerakkan bagi memadamkan kebakaran. Dalam pada itu, di negara jiran Tunisia, 470 hektar hutan musnah terbakar. Gelombang panas dengan suhu mencecah 50 darjah Celsius mengakibatkan lebih 300 penduduk terpaksa dipindahkan menerusi jalan darat dan laut. Wartawan AFP turut menyaksikan kemusnahan besar di bandar Nefza yang terletak kira-kira 150 km dari Tunis. 2 ekor cimpanzi yang terlepas dari sebuah zoo di Colombia terpaksa ditembak mati. Tindakan tersebut perlu dibuat atas faktor keselamatan orang awam. Seorang lelaki dikuatiri lemas selepas terjatuh dan dihanyutkan arus deras di kawasan rekreasi air terjun Arasina Gundi di Kollur, India. Mangsa Syaraf Kumar, 23 tahun, tergelincir semasa mahu merakam videonya untuk dimuat naik ke aplikasi Instagram. Video yang dirakam oleh rakannya tular di media sosial. Syaras yang sedang berdiri di atas batu tergelincir semasa mahu menukar posisi dan dihanyutkan arus deras tanpa sempat diselamatkan rakannya. Rakan mangsa membuat laporan polis berhubung kejadian kerana mayat mangsa masih belum ditemui. Menurut polis tempatan, Syaraf dan rakannya telah pergi ke kawasan yang agak berbahaya di air terjun berkenaan. Misi mencari dan menyelamat kini giat dilakukan melibatkan polis dan bomba tempatan. Sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Ari Herman dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.